السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Muslimin, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 26 Ramadan bersamaan dengan 17 hari bulan 4. Maksudnya kita telah semakin hampir dengan penghujung pada bulan yang sangat mulia dan berkat ini. Muslimin dan muslimat, tajuk durus Ramadan pada hari ini berhubung kait dengan hari-hari akhir kita di dalam bulan Ramadan. Apa yang kita bimbang dan kita takut, yang merisaukan kita ialah sepanjang kita melakukan pelbagai jenis ibadah, daripada salatnya, puasanya, tilawah Al-Qurannya, sedekah, tahajud, wirid zikir dan sebagainya, yang menjadi ketakutan di kalangan ulama ialah persoalan berhubung dengan adakah amalan-amalan yang dilakukan telah diterima oleh Allah. Ini suatu perkara yang sangat membimbangkan, sebab bukan mudah untuk kita melakukan ibadah. Dia mengambil masa, menuntut pengorbanan, kepenatan, keletihan, kesusahan, kelaparan. Semua itu terpaksa kita tempuh untuk melakukan satu ibadah. Tentulah kita semua mengharapkan ada ganjaran di sisi Allah. Jangan seronok melakukan ibadah semata-mata tanpa kita nak memikirkan sama ada ibadat kita ni diterima ataupun tidak. Melakukan ibadat tu satu bahagian. Bahagian yang paling penting ialah sejauh mana ibadat itu diterima. Takut-takut apabila kita bangkit berdiri di hadapan Allah pada hari kita nak menuai hasil, mengambil balasan dan ganjaran yang disediakan oleh Allah, ternyata tidak ada apa-apa yang boleh diambil. Apa yang saya nak kongsikan ini telah disebut sebenarnya di dalam Al-Quran. Al-Quran bercakap tentang tajuk ini. Al-Quran telah menyebut tentang mereka yang takut bertemu dengan Allah, bimbang apabila mereka balik kepada Allah, tidak ada pahala di atas apa yang mereka buat. Tuan-tuan boleh membuka, melihat dan membacanya sendiri di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Surah Al-Mu'minun ayat 60. Ayat nombor 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Allah menyebut dalam ayat yang ke-60 daripada surah Al-Mu'minun, walladzina yu'tun
dan orang-orang yang memberikan, walladzina yu'tuna, dan orang-orang yang memberikan, ma atau, apa yang telah mereka berikan. Allah kata dan orang-orang yang telah memberikan apa-apa yang telah mereka berikan, wa qulubuhum wajilah, hati-hati mereka merasa takut. Allah kata dan golongan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan, bila mereka balik bertemu dengan Allah, wa qulubuhum wajilah, hati mereka gemetar, takut. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang siapa yang Allah maksudkan dalam ayat ini. Ya Rasulullah, Aisyah tanya, ahuwa ar-rajulu alladhi yazni wa yasriq wa yashrabul khamr, adakah orang yang dimaksudkan, Aisyah tanya, adakah golongan yang dimaksudkan oleh Allah di dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, yang hati-hati mereka itu takut, hati-hati mereka itu gemetar ketika berdiri di hadapan Allah. Esok bila balik ke hadapan Allah di hari akhirat, yaumul jaza, hari di mana Allah memberikan pembalasan, adakah mereka ini seorang penzina? Yang takut ni siapa dia? Aisyah tanya dekat Nabi, ahuwar rajulu alladhi yazni, adakah yang dimaksudkan dengan orang yang takut bertemu dengan Allah itu ialah penzina? Tentulah orang yang buat salah takut. Di dunia dia buat salah, tentu dia takut bertemu dengan Allah. Adakah dia seorang wayasriq, adakah dia seorang pencuri? Wayashrabul khamr, seorang peminum arak? Aisyah tanya, itu pada anggapan dia, pada pandangan dia, pada sangkaan dia, yang takut bertemu dengan Allah, yang bimbang di hari akhirat esok ialah penzina, peminum arak, pencuri. Sebab mereka datang dengan membawa dosa, membawa kesalahan, maksiat yang mereka lakukan itu. Lebih mengejutkan, menariknya, apa kata Nabi? La ya binta Abi Bakr. Dalam sebahagian riwayat Nabi kata la ya binta Siddiq. Bukan orang yang berzina, bukan orang yang mencuri, bukan orang yang minum arak, bukan mereka ini. Nabi kata dekat Aisyah, orang yang balik bertemu dengan Allah, wa qulubuhum wajilah, yang hati-hati mereka itu takut, bukan pencuri, bukan penzina, bukan orang yang minum arak, bukan. Lalu siapa mereka itu? Kata Nabi SAW, tuan-tuan dengar bagi elok. Jawapan Nabi, Nabi menghuraikan ayat tadi. Nabi memberi tafsiran kepada ayat tadi. Yang takut bertemu dengan Allah, walakinnahu ar-rajulu yasum, yaitu mereka yang berpuasa, yang hati mereka takut, bimbang, gemetar di hadapan Allah. Orang yang berpuasa, itu yang pertama. Wa yatasaddaqu, mereka yang bersedekah. Tasaddaqa yatasaddaqu, mereka yang bersedekah. Orang yang salat, orang yang berpuasa, orang yang bersedekah. Wa yusalli, dan orang yang bersalat. Jadi yang dimaksudkan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun, yang dikatakan mereka yang takut itu, mereka yang bimbang itu, ketika menghadap Allah Azza wa Jal, orang yang berpuasa, orang yang bersedekah, dan orang yang mendirikan salat, iaitu mereka yang melakukan ibadah. Timbul lagi soalan, kalau mereka itu buat ibadat, apa yang mereka takutkan?
Apa yang mereka bimbangkan? Pasal mereka buat. Yang selalunya, yang sepatutnya, yang takut ni geng yang tak buat, geng balok tu. Geng yang penyegan tu, geng yang tak semayang tu, yang tu kena takut. Sebab mereka tahu mereka berdosa. Tetapi dalam hadis ni Nabi kata yang takut itu, yang bimbang itu mereka yang melakukan ibadah. Pasal itu saya sebut tajuk ini kerana apa? Kerana kita hanya berbaki lebih kurang 3 hari sahaja lagi. Artinya telah banyak yang kita lakukan. Sebahagian kita dah khatam Al-Quran beberapa kali. Salatnya lagi, sedekahnya lagi. Macam-macam yang dia dah buat. Pengorbanan dia ada segala-galanya dalam bulan puasa ni. Mengaji lah, tahajud lah, bangkit tengah malam lah. Kan? Mengantuk pun gagah juga. Tak larat pun gagah juga. Kata Nabi SAW, wa huwa yakhafu alla yutaqabbala minhu. Yang mereka takut dan bimbang itu ialah yang menjadi kebimbangan, ketakutan dan kerisauan orang-orang yang melakukan ibadah ialah Allah tidak menerima amalan mereka. Sebab itu tuan-tuan, ini tajuk yang penting. Saya dan tuan-tuan kita salat tadi zuhur, pergerakan sama, bilangan rakaat sama, bacaannya sama. Tetapi yang membezakan kita dari sudut ini, ada yang diterima, ada yang separuh sahaja. Sebab itu Nabi kata ada yang dapat 10, ada yang dapat 8, ada yang dapat 6, ada yang dapat 5. Dia berbeza. Walaupun mungkin pada pergerakannya, pada zahirnya sama kita ni. Puasa pukul 6 sampai pukul 7.28. Sama. Saya pun 12 jam, 13 jam, tuan-tuan pun 12 jam, 13 jam. Sekejap lagi kita main sembahyang tarawih pun sama bilangan rakaat. Sekejap lagi ada yang bangkit tengah malam. Apa yang kita lakukan itu sama. Tapi yang membezakan kita tuan-tuan, apabila kita balik, ada yang diterima dan ada yang dicampak buang oleh Allah Ta'ala. Sebab itu hadirin mukminin, pada durus Ramadan terakhir saya di sini, saya nak kongsi dengan tuan-tuan beberapa tanda amalan diterima oleh Allah. Kita tak tahu secara tepat, secara pastinya, secara muktamadnya, secara jazamnya, confirm kita diterima ataupun tidak, urusan Tuhan. Saya, imam, siapa pun dia tak tahu. Dia kata hang tadi sembahyang lohok dapat 5 ya. Asak lagi buat pergi elok pergi dapat 10. Tengok macam aku. Daripada subuh tadi 10, lohok tadi 10. Dia boleh habaq terus. Dia tak sembahyang hang kemarin boleh penat dia, lapak dia, tak boleh apa. Hang tengok macam aku. Oh, dia tahu. Kan? Dia boleh habaq dah. Dia boleh tahu banyak mana dalam akaun dia, banyak mana dalam buku dia, hak mana Tuhan tolak, hak mana Tuhan terima. Dia tahan bayar tak zakat fitrah? Bayar, hang dapat risik, pahala tak dapat. Dia kadang-kadang setengah orang dia macam tu. Pasal tu dia bahayanya orang buat ibadat ni. Orang yang tak buat ibadat tu kita tak cakap lah tajuk ni. Memang masalah tu kita jelas dah. Yang tak buat, yang tak sembahyang tu satu tajuk lain. Tapi tajuk kita orang yang melakukan ibadah, kita risau dan bimbang. Kita tertipu dengan banyaknya ibadat itu. Ini perkara yang patut ni sama-sama kita muhasabah. Pasal tu tuan-tuan hadirin mukminin, nombor 1, apa tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita? Baik. Okey. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Ibn Rajab menyebut, kata beliau, orang yang diterima amalan puasanya di dalam bulan Ramadan ialah orang yang apabila dia kembali melakukan puasa setelah Ramadan. Ini tanda yang pertama. Note. Tanda yang pertama kata Al-Hafidh Ibn Rajab. Dia kata tanda-tanda
seseorang itu diterima amalannya khas puasa Ramadannya apabila dia melakukan puasa selepas daripada Ramadan. Tanda tu kita tuan-tuan sakit ni, kita kadang-kadang tak tahu nama penyakit atau sakit apa, tapi tanda tu ada. Dia kata, hang ni aku tengok ada tanda-tanda sakit jantung ni. Baik hang pergi cek. Cek-cek tengok, sungguh. Dia kata, hang tahu mana? Pasal apa? Pasal kawan aku pun ada tanda lagu hang jantung. Kita pergi tengok satu orang sakit di hospital, pegang kaki dia. Aku tak tahu hang dan tak dan raya. Tapi tengok ke tanda ni harus hang tahu mana? Ajal maut di tangan Allah. Malaikat habaq kat hang ke? Aku tak tahu betul ajal maut di tangan Allah, tapi kawan aku minggu lepas lagu ni lah. Kaki sejuk, mata pun lagu hang. Aku pegang pun teringat, aku pegang-pegang ni berasa macam dia. Hari Jumaat aku pi, petang Ahad habaq tak ada dah. Makna Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari ni aku mai tengok hang hari Isnin. Isnin, Selasa, Rabu. Raya hari Jumaat dah satu. Tak dan. Kawan ni tuan-tuan dengar terjun katil pergi ambil air mayang tu. Dia kata mayang apa ni? Mayang sak 15 minit Tapi nak habaknya, saya nak bagi taunya sign, tanda, alamat tu, ciri-ciri tu kita boleh nampak. Tapi exactly-nya, secara tepatnya diterima ataupun tidak, dia balik kepada urusan Allah, bukan urusan kita. Cuma kita boleh nampak, kita boleh tengok. Pasal Nabi sebut. Okey, baik. Jadi nombor satu, kalau selepas kita melakukan suatu ibadah, tak kiralah ibadat apa pun, puasa ke, sembahyang ke, apa ke, selepas kita melakukan ibadah tersebut, kita melakukannya lagi selepas itu, selepas berkesinambungan. Nampak? Kata Ibnu Rajab, seseorang yang telah selesai puasa Ramadan, kemudian dia mengikutinya dengan puasa selepas itu, maka itu ialah tanda Allah menerima amalannya. Kerana apa? Kerana kata dia, Allah akan memberikan petunjuk kepada pelaku untuk melakukan amalan saleh jika Allah menerima amalan sebelumnya. Faham tak? Jika Allah menerima amalan puasa Ramadan, Allah akan buka hati kita, buka apa dia ni, kita punya keinginan kita nak buat lagi. Tapi kalau dah habis bulan puasa ni, katuk terus ya. Kan? Tahun depan pula nak buka, tu pun kalau terbuka. Kan? Itu kata Ibnu Rajab. Nampak? Kerana apa? Kerana pahala kepada kebaikan ialah dia beri kebaikan selepas itu. Sebab itu Allah mensyariatkan puasa 6. Puasa 6 tu untuk apa? Untuk meneruskan kesinambungan apa yang telah kita buat di dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, lepas daripada ni, tuan-tuan cubalah. Masuk saya sama, kita puasa 6. Habis puasa 6, dia kata lepas pada tu puasa apa pula? Isnin, Khamis, atau 3 hari sebelah. Artinya kita adalah puasa ni. Janganlah sampai bila kita habis Ramadan, perut kita pun tak kenal dah puasa tu apa. Tiba-tiba lama, dia terkejut. Apa dia? Dia kata puasa pula lah ni. Asyura dah. Sebelum nak sampai Ramadan tu ada macam-macam jenis puasa. Puasa Asyura, puasa Tasu'a, puasa Arafah. Kan? Yang terdekat ni puasa 6. Lepas tu Arafah.
Lepas Arafah, Asyura. Lepas Asyura adalah puasa-puasa lain. Nampak? Lagi satu tuan-tuan, puasa api dah. Lepas ni awak takkan habis dah buah kurma. Faham tak? Dia kata abang awak puasa lagi ni, habis dah bulan puasa. Beda nak perhabis buah kurma ni. Kalau tak puasa kan nak makan. Elok-elok habis kurma tu, tak puasa dah. Kadang-kadang bagus juga buah kurma ni, dia bagi semangat bulan puasa. Pasal itu tuan-tuan jangan duk jadi lagu iklan tu. Iklan yang setahun sekali tu. Apa dia sebut tu? Apa dia sebut tu? Itulah iklan itulah yang bisik-bisik tu. Yahya Tayak. Kan? Bisa dengar nak iklan tu? Yahya Tayak. Kita dengar-dengar tu tak dan penyimpan mohon besar-besar raja-raja kata apa lagi? Oi, mak hang puasa dah? Awak ni iklan ni keluar pula dah. Faham tak? Iklan tu keluar memang puasa. Faham Baik, kita sambung balik. Lagi apa lagi antara tanda-tanda amalan yang diterima? Okey, tengok. Yang kedua, seseorang itu tidak balik melakukan dosa kerana amalan menjauhkan kita daripada dosa. Maksudnya, antara tanda puasa kita diterima, tarawih kita diterima, tadarus kita diterima, sedekah kita diterima, kita jadi payah nak buat dosa, jadi berat nak buat dosa, jadi susah nak buat dosa. Tapi kalaulah raya pertama pun tuang habis dah. Raya pertama pun dah pecah habis dah. Beratlah mau gaya ni. Kan? Sebab itu kata para ulama, kalaulah seseorang itu lepas daripada bulan puasa, dia rasa benci, dia rasa susah, dia rasa berat nak buat benda yang dia duk buat dulu. Dia tahan aku tengok lepas puasa ni beling banyak. Beling tu tanda diterima. Macam hang tu aku tengok puasa ke tak puasa ke sama. Kan? Kita pun kata kat dia, hang cermat sikit kan. Bukan masalah cermat ke tak cermat, masalah aku risau ni. Kan? Pasal tu kalau kita tengok ni hak yang orang duk cakap, puasa ni patutnya kurui. Dia macam tu lah, faham tak? Saya nak bagi contoh. Puasa ni patutnya kurui. Ni tapi kalau puasa, dia kata aku kalau puasa, tak puasa 56 kilo. Lepas puasa ni jadi 86. Hang puasa ke tak? Kita pelik betul tak? Jadi orang yang puasa ni patutnya kuih kurang, dia kuih tambah. Jadi orang yang puasa ni patutnya lagi jauh daripada dosa. Pasal dia dah berjaya. Ramadan ni dia tarbiyah dia punya nafsu dia. Dia dalam bulan puasa kan, dia jaga mata dia, jaga mulut dia. Patutnya kan, lepas kalau habis sangat pun tuan-tuan, bulan raya tu tak mengata kat orang lagi lah. Kan bulan puasa ni tuan-tuan dah jaga, saya pun dah jaga bukan jarang tak mengata kat orang. Raya dia jom kita mengata, aku nak kena belajar lain macam mana nak mengata ni. Dia mau jadi lagu tu. Dia mau tanya, kan? Dia jom kita buat jahat. Nanti kita kena belajar lama tinggal. Dia jadi macam tu. Tapi kalau dia kata hang kuih pandai lepas pada puasa ni. Berat. Tu yang pertama. Yang kedua Ibnu Qayyim Ibnu Qayyim kata apa? Ni Ibnul Qayyim kata, seseorang yang melakukan ibadat pada masa yang sama, dalam dia duk buat ibadat, at the same time, pada masa yang sama, dia juga seronok buat dosa. Nampak sangatlah kata sembahyang dia Tuhan tak terima. Nampak sangatlah kata puasa dia tu sia-sia. Siapa-siapa yang buat ibadat, yang puasa ke, sembahyang ke, tapi dalam masa yang sama sakan dia hebat dan dahsyat juga dia buat dosa tu. Faham kan? Patutnya macam Quran kata, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang ni mencegah daripada mungkar. Tapi dalam duk sembahyang pun kuih sakan, dia tahang ni macam mana mayang sakan pun sakan. Dia tak mayang yang ni kena juga kan. Akhirat dengan dunia jangan tinggal.
Kena ke dia juga. Tu tanda apa tuan-tuan? Tanda kalau kawan tu duk buat juga jahat, mayang, tu tanda Tuhan tak terima mayang dia. Tanda. Kan? Bukan kita kata confirm, tanda tu duk ada. Pasal kalau dia semayang, buat, mana ada orang tak buat dosa, buat tu buat juga, tapi taklah serancak dulu. Nampak? Baik. Berikutnya, apa lagi tanda seseorang itu diterima amalannya? Istiqamah. Ni samalah yang macam kita kata tadi. Maksudnya seseorang yang istiqamah, dia duk sambung juga buat. Maksudnya dia tak berhenti dengan satu-satu masa saja, dia kira diterima amalan dia. Nampak? Itu sebab itu tuan-tuan, cuba bayang tengok, kalau kita duk puasa, lepas tu kita sambung lagi puasa, besar kemungkinan kita akan mati sebagai seorang yang berpuasa. Kalau kita duk semayang malam ni, kita pergi sambung lagi malam-malam yang lain, kita besar kemungkinan akan mati sebagai orang yang bangkit semayang malam. Kita duk doa nak bagi mati elok, tapi bila kita nak bagi mati elok, dia kata aku ni teringilah nak mati tengah semayang. Macam mana hang nak mati tengah semayang? Kalau hang semayang bulan puasa saja. Kalau hang nak mati, hang kena tunggu puasa pula lah. Tuan faham tak? Dia kata aku teringilah nak mati tengah baca Quran. Lagu aku duk dengar kawanmu mati tengah baca Quran, mati tengah apa dia ni mayang. Macam mana hang nak mati tengah baca Quran? Baca Quran pun tunggu program tadarus. Tu pun hang pinjam Quran kat aku. Artinya apa? Artinya memang dia tak buat. Orang yang nak mengakhiri hidup dia dalam kebaikan, dia kena duk buat sedia. Bila dia duk buat sedia, adalah can nak mati elok tu. Macam tuan-tuan duk mai semayang 5 waktu, adalah can nak mati di masjid, betul tak? Hang tengok aku ada peluang dah nak mati di masjid? Oh adalah, pasal hang memang kaki masjid. Kan? Tapi kalau kawan tu jemaat pun tenggelam timbul, tunggu raya, nak mati di masjid macam mana? Dia tahang tengok aku ni ada gaya ada orang nak mati di masjid. Aku nak terus teranglah kat hang, nak mati di masjid lagu mana? Nak mati nak mati di masjid lagu mana? Jemaat pun Tok Imam pergi turut. Tok Imam sebelum mai masjid pergi berhenti rumah dia, "Woi, mai masjid, jom." Kan? Saya ingat kalau dia mati pun jenuh orang duk pergi usung mai, dia tak mau mai. Betul lah, nak main macam mana kan, dah mati. Tapi saya nak habaknya demikian tuan-tuan hadirin mukminin. Dan yang terakhirnya untuk durus kita hari ini, nampak? Ada satu perkataan daripada Ibnu Kathir. Dia kata, min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'ah ba'daha. Ibnu Kathir yang kata. Ibnu Kathir kata, pahala kebaikan ialah kebaikan selepas itu. Di antara ganjaran hadiah kebaikan ni, kita dapat buat baik lagi lepas tu. Tuan-tuan mayang, pahala mayang tuan-tuan tahu tak apa dia? Tuan-tuan boleh mayang sunat. Tuan-tuan boleh semayang lagi lepas tu. Tu pahala. Yang tu rezeki. Dan balasan kepada jahat, kita akan buat jahat lagi. Maksudnya tuan-tuan buat dosa, dia punya kesan dia, tuan-tuan akan teringin nak buat dosa lagi. Tuan-tuan akan teringin nak buat dosa lagi. Payah nak berhenti. Dia dah melekat tu, payah nak berhenti. Pasal itu tuan-tuan, dia apa-apa benda pun mula. Bila kita dah mula, tuan-tuan mula main mayang di masjid, tuan-tuan tengok, dia akan jadi satu tabiat. Nak mula tu je payah. Bila tuan-tuan, pasal tu ada orang, kita tak kata apa kat dia, dia mula main masa bulan puasa, dia main semayang di masjid masa bulan puasa, lepas tu pun dia dah bisa main dah, masa mula-mula tu saja. Tapi macam tu juga jahat. Bila kita dah mula start buat, kita nak buat balik baik susah. Pasal jahat ni dia hitam, dia tak boleh bercampur dengan putih. Itu apa kata Ibn Kathir. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, apabila kita tutup, dan ulama-ulama sahabat sahlaf generasi awal,
Mereka akan doa 6 bulan selepas Ramadan, bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal. Mereka akan doa 6 bulan. Tahu doa apa? Ya Allah, apa yang aku buat bulan puasa, tolong terima. Semayang aku bulan puasa, tolong terima. Bacaan Quran aku bulan puasa, tolong. 6 bulan tu tak berhenti. Duk takut tak dapat apa. Habis 6 bulan tu sambung pula doa apa? Ya Allah, bagi panjang pula jumpa sekali lagi Ramadan. 12 bulan tu habis hak tu ya. Pasal itu pagi raya depa kata apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jumpa kawan tu, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terimalah bulan puasa kita. Kawan tu pun jawab, semoga Allah terima. Pagi raya pakat duk fikir tu apa yang depa dapat bulan puasa. Mudah-mudahan tuan-tuan hadirin mukminin, kita akhiri Ramadan kali ini dengan tanda-tanda. Lepas Ramadan ni tuan-tuan tengok. Tak jumpa dah saya kan, pasal dulu tak ada dah, tapi tolong tengok tanda-tanda yang kita bincang tadi ada dah. Jangan malam 28, malam orang takbir raya tu, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia pun mai jumpa tu imam. Masihlah tu imam. Kan? Mata berayang lah, bergenang lah air mata. Tu imam kata pasal apa? Nak pindah pergi mana, dapat kerja pergi mana, tukar pergi Kuala Lumpur ke, tukar pergi Sabah Sarawak ke? Dah dia kata duduk kat Kuala ni juga. Tu yang macam nak pergi jauh kena tukar pergi mana-mana. Dah tak main dah, tu depan pula nak main. Contoh, depa lah kata contoh. Kan, contoh. Bukannya betul cerita contoh. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.